Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada hari ini kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk keutamaan mengimarahkan masjid. Jadi kita terus pergi kepada pendahuluan. Ingat ketah kerja yang tu kau Arab bentang boleh kod Melayu nak kata dah kan? Dah kan? Okey. Okey. Dah. Okay, sebelum itu nama saya Muhammad Hanif bin Hamisan, nombor metrik 056457. Okey. Okey, pendahuluan. Ta'tabiru muassasah masjid muhimmah fi tatawwuril Islam wal mujtama'i wal watan. Masjid seperti yang kita tahu adalah sebuah institusi yang penting dalam konteks pembangunan agama Islam. Jadi masjid ini bukan sahaja menjadi tempat beribadah kepada Allah semata-mata, tetapi menjadi tempat sebagai umat Islam untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, sama ada dari segi terutamanya dari segi sosial. Ia juga berperanan dalam hal-hal perbincangan seperti pendidikan, iaitu dengan menyebarkan ilmu, pentadbiran, politik, sosial dan sebagainya. Seterusnya, masjid ini juga mempunyai peranan yang besar dalam membangunkan kesedaran dalam diri masyarakat Islam. Jadi semestinya masjid perlulah menjadi orang kata medan untuk masyarakat Islam berkumpul dan melakukan aktiviti-aktiviti dalam demi membangunkan umat Islam itu sendiri. Jadi sekian sahaja pendahuluan daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada rakan saya yang seterusnya. Ingat ni setiap orang tidak boleh lebih daripada 5 minit. Sepatutnya setiap pengurusi kena perkenalkan dulu anggota dia siapa ni. Biar lengkap lah. Pengurusi tadi memperkenalkan diri je. Sahabat dia tak kenal. Okay, insyaAllah saya Slow sangat suara dah. Jauh-jauh suara. Kejap ada, kejap tak ada. Putus-putus. Lain ke? Ni tinggal kat mana ni? dekat Marang, Ustaz. Marang Terengganu? Marang Terengganu. Marang Terengganu takkan tak ada line. Okey je. Okey. Okey, boleh nampak dah, Ustaz? Okey, insyaAllah nama saya Muhammad Amar Aiman bin Tarmizi. Nombor metrik 056454. Okay, insyaAllah saya akan menerangkan iaitu fungsi iaitu pengurusan. Okay, yang pertama iaitu idaratul masjid, iaitu maksudnya daurun al-idaratu al-masjid huwa tariqatu huwa taqsim في تنظيم المسجد عملية الإدارة يعزي عادة التعاملات الدين بين الموظفين أو عن ضبط الأعمال أو الأجور أو المكافأة معاتية تلقي التعليمات من الرؤوسية
وكذلك تحديد الأوليات المسجد, iaitu peranan pengurusan masjid itu ialah dari segi kaedah pembahagian kerja dalam penyusunan masjid, iaitu proses pengurusan biasanya iaitu meliputi urusan antara pekerja, disiplin kerja, upah ataupun ganjaran yang diberikan, dan menerima arahan daripada pihak atasan serta menetapkan keutamaan masjid. Okay, seterusnya, peranan-peranan di dalam antara pengurusan masjid. Yang pertama iaitu daurun al-idarah al-masjid. Yang pertama, idaratu al-baramij at-tarfihiyah al-hukumah al-masjid, iaitu menguruskan program-program pengimarahan masjid kerajaan, tak kiralah masjid-masjid ataupun surau-surau ke. Yang kedua, idaratu i'dad wa nashiru al-khattab al-tafsir wa al-hadis an-nabawiyah, iaitu menguruskan penyediaan dan penerbitan iaitu khutbah, tafsir dan hadis, iaitu setiap hari Jumaat perlu mengeluarkan macam teks-teks khutbah untuk dibahagikan kepada mereka lah, untuk kepada imam atau bilal untuk teks-teks khutbah. Okey, yang ketiga iaitu menguruskan pelantikan jawatan kuasa masjid dan juga surau. Dan yang keempat, menguruskan pembangunan dan latihan kepada pegawai masjid dan surau. Okey, yang kelima iaitu menguruskan tabung pembangunan masjid negeri dan juga surau-surau. Okey, yang akhir sekali iaitu menguruskan permohonan peruntukan pembangunan masjid dan juga surau. Okey. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada kawan saya pula. Okey, seterusnya. Nampak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Salim, nombor matriks 056692. InsyaAllah saya akan meneruskan perbincangan ini dengan subtopik pengimarahan masjid. Apa itu pengimarahan masjid? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, imarah bermaksud menggerakkan ataupun menghidupkan suasana di masjid ataupun surau dengan pelbagai kegiatan berfaedah. Kebiasaannya berbentuk keagamaan. Dalam kitab Fatwa Al-Azhar disebutkan makna imarah masjid iaitu membinanya, membersihkannya, memberi perkhidmatan kepadanya selain daripada tujuan ibadat. Firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azanillahu an turfa'a wa yuzakki hasmuhu yusabbihu lahu fiha. Ini suara tak dengar ni. Hello, suara tak dengar. Luqman Hakimi. Tersebungan. Cuba kawan dia. Cuba gerakkan dia. Iman amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat ke-18. Next. Okay, seterusnya Allah Ta'ala telah menjelaskan 4 ciri utama golongan yang layak untuk mengimarkan masjid sebagaimana petikan dalam surah Taubah yang saya baca sebentar tadi. 4 ciri ini juga menggambarkan sifat dan kepribadian akhlak Muslim yang sejati. Yang pertama, beriman kepada Allah.
Yang kedua, beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, mendirikan solat. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Next. Okey, pada dasarnya masjid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pusat pelbagai aktiviti, tidak terhad kepada tempat melakukan ibadah sahaja. Sejarah mencatat bahawa peranan yang telah dimainkan oleh masjid pada zaman Rasulullah itu ialah menjadi tempat pelbagai tempat seperti tempat motivasi, komunikasi mengenai masalah ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain lagi. Umat Islam juga seharusnya memanfaatkan fungsi masjid ini sebagai tempat ibadat dan aktiviti sosial. Mereka juga mampu memberi impak kepada kemaslahatan masyarakat di samping mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Salah satu bentuk ganjaran itu dijelaskan di dalam sabda Nabi SAW yang bermaksud sesiapa sahaja yang pergi ke masjid atau pulang dari masjid dan mendahulukan amalan itu daripada perkara lain, maka Allah Ta'ala akan menyediakan untuknya jamuan daripada dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang itu. Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Okay, next. Cara yang terbaik untuk mengajak ramai mengimarkan masjid ialah yang pertama, menganjurkan aktiviti keagamaan. Contohnya, pihak masjid boleh melaksanakan kuliah-kuliah maghrib dengan mengajak seperti ikon-ikon pendakwah seperti yang dikenal seperti Ustazah, PU dan sebagainya lah, untuk menarik penduduk-penduduk sekitar untuk hadir ke masjid. Selain kita juga boleh, pihak masjid juga boleh melaksanakan karnival-karnival untuk nak orang ramai itu datang ke masjid. Dan yang kedua ialah pemimpin-pemimpin masyarakat itu hadir sendiri ke masjid. Contoh Menteri Besar, ahli parlimen datang dan seterusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat umumnya. Oleh itu, mengimarkan masjid ini bukan sahaja mentadbirnya semata-mata, tetapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan memperluaskan dakwah Islam. Di masjid juga umat Islam menemukan dengan hidup penyucian jiwa, kerana di sana terdapat majlis-majlis yang bermanfaat. Dengan itu, masjid di umat Islam adalah institusi paling penting dalam membina masyarakat yang terbilang cemerlang dan gemilang dari sudut akhlak sepertinya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya. Boleh nampak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Soibon. Nombor metrik 054970. InsyaAllah saya akan menerangkan berkenaan dengan wazifatul masjid dan khutuwati ahyatil masjid, iaitu fungsi masjid dan juga cara untuk kita menghidupkan masjid. Next. Okey, iaitu fungsi masjid yang pertama iaitu untuk memupuk nilai ketakwaan dalam diri manusia. Okey, macam mana itu dimaksudkan dengan memupuk nilai ketakwaan dalam diri manusia, iaitu dengan adanya majlis-majlis ilmu di agama, iaitu tazkirah, usrah dan sebagainya, yang mana ia mampu menyentuh hati manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua pula ialah berperanan sebagai pusat penyatuan ummah. Yang mana masjid ini adalah tempat bagi orang Islam untuk mendirikan sembahyang, iaitu untuk menyembah Allah yang satu. Itulah yang dimaksudkan penyatuan ummah, iaitu menyembah Allah yang satu. Yang ketiga pula ialah penggerak aktiviti masyarakat. Okey, iaitu jika di sesebuah masjid itu mengadakan satu aktiviti, contohnya majlis berbuka puasa, maka orang setempat di kawasan itu akan bergotong royong untuk memasak dan menyediakan juadah untuk berbuka puasa. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan penggerak aktiviti masyarakat. Okey, yang keempat pula ialah tempat pembelajaran ilmu agama. Okey, iaitu di masjid itu ialah tempat belajar, iaitu dengan adanya kelas mengaji, usrah, tazkirah dan aktiviti qiyamul lail malam. Itulah dimaksudkan dengan tempat pembelajaran ilmu agama. Okey, seterusnya
Okey, khutuwatu ahyatil masjid iaitu cara untuk kita menghidupkan masjid itu rumah Allah. Okey, yang pertama iaitu mestilah mempunyai pengurusan dan pentadbiran yang baik, iaitu masjid itu mestilah mempunyai pengurusan dan pentadbiran yang baik, yang mana ia mampu merancang ataupun melakukan aktiviti masjid itu untuk mendorong orang ramai minat datang untuk datang ke masjid itu dengan mengadakan kuliah agama, dengan menjemput ustaz-ustaz yang tersohor yang mampu menarik minat orang ramai. Okey, yang kedua ialah menjaga kebersihan dan keceriaan masjid. Okey. Kebersihan ini sangat penting di sesebuah institusi masjid kerana masjid ini adalah rumah Allah, dan sekiranya masjid ini kotor, maka orang ramai pun tidak suka untuk hadir ke masjid. Okey, yang ketiga ialah menjaga kemuliaan masjid dan juga adabnya, iaitu sebagai contoh, sekiranya ada orang mengatakan perkara buruk berkenaan dengan masjid, kita wajib untuk mempertahankannya, dan dari segi adab pula kita wajib menjaga adab di masjid. Contohnya ketika kita berada dalam masjid, kita tidak boleh berbual kosong ataupun berbual dengan berbual kosong yang mana ia akan mengganggu orang ramai yang berada di dalam masjid itu. Okey, yang terakhir iaitu mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak masjid, iaitu kita mestilah mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh masjid. Seperti sekarang ini kita pergi masjid, kita kena pakai mask, bawa sejadah dan sebagainya, iaitu untuk memberi kesan yang positif kepada orang yang datang itu bahawa masjid ini adalah tempat kita untuk melakukan ibadah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Pengurusi kena berperanan sehingga sampai habis majlis dia, bukan nak berperanan. Pengurusi kena peranan, kena kawal, kontrol semua sekali. Dia kena kontrol semua majlis dia sampai di akhir. Pengurusi macam mana? Pengurusi habis ke belum? Belum lagi, Ustaz. Kena sila seorang lagi. Pengurusi dia kena start pada awal, dia kena handle sampai habis. Okey, seterusnya. Seterusnya masuk kepada lajnah masjid, yakni ahli jawatan kuasa masjid. Ahli jawatan kuasa masjid ni ada terdapat arahan apa yang perlu dibuat dan larangan apa yang tidak boleh dibuat oleh ahli jawatan kuasa masjid. Yang pertamanya ialah arahan yang mana ahli jawatan kuasa masjid perlu melakukannya. Antara yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang yang diberi tanggungjawab dan amanah untuk mengurus takbir masjid adalah seperti berikut. Ada 4. Seperti mana kita tahu, ahli jawatan kuasa masjid ini adalah merupakan amanah daripada Allah. Justru hendaklah ditunaikan dengan sepenuh hati dan penuh dengan sikap yang terbuka dan bersungguh-sungguh. Jadi yang pertama ialah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas yang sentiasa ingin mencari keredaan Allah dalam menguruskan pentadbiran masjid. Yang kedua pula ialah menzahirkan kehebatan masjid. Menzahirkan kehebatan masjid ini sehingga menjadikan masjid itu unggul pada hati umat Islam dengan cara memuliakannya dan memahami fungsi sebenar masjid itu. Yang ketiga ialah menghidupkan majlis ilmu. Kerana masjid ini adalah tempat yang pertama ilmu yang disampaikan dalam Islam. Rasulullah menyampaikan risalahnya dalam masjid dan menjadi murabbi kepada ummah. Yang keempat ialah menzahirkan keampuhan kesatuan ummah. Iaitu menjadikan masjid tempat yang benar, yang memupuk keampuhan kesatuan ummah. Kerana masjid adalah tempat berhimpun umat Islam dalam menunaikan ibadat solat dan lain-lain. Ini sudah pasti menjadikan masjid sebagai ikatan hablum minallah dan hablum minannas. Seterusnya kita lihat pula kepada larangan kepada ahli jawatan kuasa masjid. Yang pertama ialah elakkan menjadi tempat fitnah. Kerana kesannya amat buruk dan kesannya tidak elok bagi umat Islam. Budaya ini jika tidak dibendung akan menyebabkan keseraman masjid dan surutnya ahli jemaah masjid sehingga seolah-olah ia terpulau dan terbiar. Yang kedua ialah jangan bergaduh dan bertelingkah, sama ada antara sesama ahli jawatan kuasa masjid ataupun dengan jemaah. Hal ini seringkali kita dengar
yang menatijahkan perasaan tidak baik dan kata-kata di belakang yang tidak elok didengar sudah menjadi sebati dalam masyarakat. Ini akan membawa kepada masjid yang tidak digemari oleh hati-hati masyarakat setempat. Yang ketiga, jangan menganggap bahawa pentadbiran masjid adalah hak kita semata-mata. Hak ahli jawatan kuasa masjid semata-mata. Kerana hak masjid adalah untuk masyarakat secara keseluruhannya. Kita sebagai ahli jawatan kuasa masjid sepatutnya menerima sebarang teguran dan nasihat daripada ahli jemaah yang ikhlas menyampaikannya. Ini kerana sikap tidak boleh menerima teguran akan menyebabkan keadaan masjid tidak maju dan sentiasa berada pada tahap yang lama. Yang keempat iaitu yang terakhir ialah jangan biarkan ceramah ataupun pengajaran yang tidak menghormati adab masjid. Dan membawa celaan kepada mana-mana individu yang sewenang-wenangnya. Ini sudah tentu akan merasakan kerimasan ataupun ketidakselesaan oleh sebahagian jemaah dan membawa kepada perbalahan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hafizah, pengurusi dia? Mana pengurusi dia? Peranan pengurusi? Okey, setelah mendengar penjelasan keempat-empat rakan kita tadi, jadi dapatlah disimpulkan bahawa semua pihak yang berkaitan, terutamanya ahli jawatan kuasa masjid, mestilah memainkan peranan agar masyarakat kita lebih dekat dengan institusi masjid. Tambahan lagi, masjid yang cemerlang adalah yang diuruskan secara sistematik. Sebagai contoh, masjid di Karya saya, selain daripada mengadakan aktiviti kuliah mingguan, mereka juga telah membina sebaris gerai untuk diberi kepada beberapa peniaga yang memerlukan, yang datang daripada keluarga miskin untuk mereka menjana ekonomi. Dan juga membuka satu kawash. Menjana ekonomi itu dalam kawasan masjid ke di luar pagar masjid? Di luar, Ustaz. Di Kalau luar yang tu. kawash tu dalam. Kalau jangan dalam kawasan masjid itu tak kena cara lah. Dia kena, kita nak peruntukkan ekonomi, kita kena letak di luar daripada pagar, betul-betul pagar masjid tu. Tapi pagar masjid apa, jangan dalam kawasan pagar masjid. Begitu juga kau nak buat kawas untuk bangunkan ekonomi ahli jemaah tu boleh je, terutama anak muda kan, tapi mesti di luar daripada pagar masjid. Tepi pagar tak apalah. Ya. Okey, sekarang kumpulan intan ni dah bentang semua sekali. Timbul sesi soal jawab dengan anak. Bagi nak tanya satu kumpulan ini, sebab tajuk kumpulan ini ialah Fiqhul Awliyat fi Imaratul Masjid, fiqh keutamaan dalam imarah ke masjid. Sebenarnya apa yang tak faham ni? Semua ni kena jawab belaka kumpulan ni. Kena bantu talih bijar Rais saja jawab. Apa yang tak faham sebenarnya konsep mengimarah ke masjid? ماذا فهمت عن حقيقة استمارة استمارة المسجد؟ حقيقة عمارة المسجid. Apa anda faham tentang konsep imarah masjid ni kenapa? Ini soalan berdana ni. Menghidupkan masjid tak? Mengimarahkan masjid ke menghidupkan masjid? Sekarang ni mengimarahkan masjid, masjid artinya masjid sudah ada. Menghidupkan masjid dan menghidupkan masjid tu macam mana? Macam mana nak buat masjid, nak hidupkan masjid tu? Kumpulan ni semua kena jawab. Hak mana yang berkaitan dengan hak dia betul tu dia kena jawab. Macam mana? Dari segi kita kan. Dengan cara mengadakan program-program yang mampu menarik atau merangsang orang ramai untuk datang ke masjid, Ustaz. Dengan adanya Okey, itu salah satu cara untuk imarah masjid kan. Aha. Oleh kerana tajuk intan ni tajuk fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan dalam masjid. Jadi kita kena garislah hak pertama sekali. Jadi dalam kategori imarah masjid paling besar sekali kenapa? Mata betang tu kenapa paling besar sekali imarah masjid? Kenapa?
Imarah masjid paling besar sekali. Kenapa? Jadi nampak ada dah bentang tadi. Ada dah pelajar yang bentang. Semayang Jumaat. Untuk melahirkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Dah, tu objektif. Tu objektif pengimarahan masjid. Cara pengimarahan masjid ni apa ni? Dari segi keutamaan ni, ada sangat besar kecil. Tu objektif pengimarahan masjid untuk melahirkan masyarakat. Tapi sekarang ni untuk keutamaan imarah masjid tu paling besar sekali kenapa? Solat berjemaah tak? Salat jemaah, meramaikan salat jemaah tu memang wajib dah. Kerja masjid mengajak orang meramaikan ahli jemaah ke masjid. Lepas tu? Adapun dengan lain perkataan menghidupkan masjid dengan berbagai ibadah. Yang kedua? Tak ada dah dalam ni anda tengok orang bentang tadi. Yang kedua? Ada tadi salah satu bentang. Atau pertama tadi menghidupkan masjid dengan ibadah lah termasuk sembahyang. Yang kedua? Semua ahli mesti bertanggungjawab. Ada pertama, buat ibadah. Yang kedua, jadi dah ada dah tadi. Tak ingat dah anda betul. Aktiviti sosial, Ustaz. Sosial tu dah nombor 3 dah. Kita nak buat, nak ajak orang main tepi masjid, nak main badminton ke, nak main tenis apa semua. Tu nombor 3. Nombor 2 tu apa? Tadi dah sebut tadi. Nombor 1 untuk ibadah. Nombor 2, ada tadi dah betang tadi. Anda nak tengok tak faham apa yang tak betang tu. Ada tadi, betang tadi. Dalam kumpulan ni. Semua bertanggungjawab. Cuba jawab. Anda tanya tadi. Yang pertama kita tahu dah, dari segi keutamaan, maknanya kita menghidupkan masjid dengan berbagai bentuk ibadah. Orang kita kata menghidupkan masjid dengan aktiviti sosial tu nombor 3 dah. Kita ajak kita buat sukang, apa semua di masjid kan. Atas setengah negeri di Pulau Pinang dibenarkan orang bukan Islam mari dekat masjid ni. Nombor 2, nombor 2. Mengadakan kuliah. Kuliah tu apa? Kuliah tu apa? Menganjurkan aktiviti keagamaan, Ustaz. Menganjur majlis ilmu. Mengadakan berbagai program majlis ilmu di masjid. Itu nombor 2. Nombor 1, mengadakan berbagai program ibadah. Lepas tu program ilmu. Lepas tu program sosial. Itu baru dia punya turut tang imarah masjid. Jangan maknanya kita imarah masjid ni kita tekan hak sosial itu dulu. Panggil Cina mari masjid kan. Tapi masjid itu sendiri ahli jemaah tak ada tekan. Ahli jemaah tinggal 10 orang tu. Jadi dia kena ada tutut tang, kena ada turutan dia kan. Pertama ibadat tu kena beres dulu. Banyak ramai. Kemudian buat majlis-majlis ilmu. Okey, majlis-majlis sosial. Barulah kita imarahkan masjid tu mengikut turutan. Okey dah? Baik, Ustaz. Simpulkan habis. Fungsi simpulkan habis. Jadi usaha yang berterusan dalam aktiviti dakwah di masjid akan menambah nilai dalam pembangunan umat Islam. Sekaligus dapat membentuk sebuah generasi Islam, khususnya dalam kalangan anak muda yang mempunyai jati diri dan ketahanan dalam mendepani cabaran masa kini. Dan akhir sekali, masyarakat juga, terutamanya ibu bapa, perlu sedar akan hal ini, ya maksudnya cabaran masa kini, dengan mendidik anak-anak agar cinta kepada masjid. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. انتهى الأرض موضوع من قبل الفرقة الأولى. Selesai pembahasan daripada kumpulan pertama pada petang ini في هذا المساء في موضوع فقه الأولويات في إمارة المسجد. Pertama dalam imarahkan masjid. Selesai dah. Jadi Makkah nanti ingat ni, saya dah buat di dalam kolom iklik tu dia ada pembentangan dan ada
Bukan kertas kerja kan. Jadi kertas kerja masuk dalam kertas kerja. Kertas kerja yang tu masuk dalam kertas kerja. Pembentangan PowerPoint yang hantar bentang ini. PowerPoint itu masuk di dalam tu. Lepas tu file hantar bentang ini anda akan send di dalam tele lah. Setelah anda selesai urusan tu, anda send tu, kita ambil lah file. Dia ada nombor file, nombor link dia. Okey. Berarti setakat tu untuk kumpulan yang pertama. Bagi kumpulan yang kedua, والآن ننتقل إلى الفرقة الثانية.